Baiklah saudara, N5 hari ini juga turut berlintas langsung ke Selangor. Laporannya kita bersama Samsia Samsi. Silakan Sian. Baiklah, terima kasih Endaulela. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lintas langsung dari Selangor kami mulakan dengan laporan ini. Dua laluan baru perkhidmatan bas Smart Selangor mula beroperasi di kawasan pentadbiran Majlis Pembandaran Klang MPK. Ia membabitkan laluan Klang 3 dan Klang 4 di kawasan Klang Utara dengan 6 buah bas. Menerusi dua laluan baharu itu, MPK kini memiliki 4 laluan bas Smart Selangor dengan keseluruhan 14 buah bas membabitkan peruntukan sebanyak 1.2 juta ringgit setahun. Esko Kerajaan Tempatan Pengangkutan Awam dan Pembangunan Kampung Baharu, Eng Zihan berkata, perkhidmatan itu memberi nilai tambah terhadap jaringan pengangkutan awam sedia ada di Klang yang menghubungkan bas dengan mod pengangkutan lain seperti komuter. Ini memang menjadi satu misi bagi Kerajaan Negeri Selangor untuk menyambungkan pengangkutan awam yang berlainan seperti LRT, MRT dan juga bas. Kerana kita perlu ada satu jaringan yang lebih lengkap supaya kita dapat mencapai sasaran kita 60-40 pada tahun 2035. Kita perlu menggalakkan lebih ramai orang untuk menggunakan pengangkutan awam. Beliau menyatakan demikian di Dewan Hamzah MPK Klang. Laluan baharu KLG 3A sepanjang 22.8 km bermula dari Jalan Seri Sarawak hingga ke Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil Simpang 5. Manakala KLG 3B sepanjang 14.8 km dari Lebuh Kebun Nenas 1 hingga ke Jalan Kebun. Sementara itu, laluan KLG 4 adalah sepanjang 23.6 km bermula dari Persiaran Klang Sentral hingga ke Pusat Perniagaan Klang Sentral. Seramai 360 orang terpilih sebagai penerima bantuan dalam program Kesejahteraan Masyarakat Bandar PKNB Subang Jaya. Ini merupakan antara usaha MPSJ bagi menyantuni penerima bantuan di samping memberdayakan komuniti dengan membantu mengatasi cabaran peningkatan kos sara hidup. Menurut Yang di-Pertua MPSJ Nur Aini Roslan, program ini diharap dapat membantu sedikit sebanyak golongan sasaran termasuk ibu tunggal, anak yatim, orang kelainan upaya OKU dan golongan kurang berkemampuan. Kami Majlis Pembandaran Subang Jaya mengharapkan dapat meringankan beban penduduk sedikit sebanyaklah, dan daripada itu mungkin ada di antara mereka yang boleh menjadikan modal untuk menjadi usahawan bagi menjamin masa hadapan. Beliau berkata demikian selepas program Kesejahteraan Masyarakat Bandar PKMB di Dewan Serbaguna MPSJ. Dalam pada itu, penerima bantuan turut menzahirkan rasa syukur di atas bantuan yang diterima itu. Saya berterima kasih kepada pihak majlis MPSJ ke atas sumbangan. Sumbangan ini amat berguna untuk saya untuk kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan acara seperti ini dapat diteruskan di lain masa terus. Saya as ibu tunggal kan, so komitmen banyak. So saya pun kerja gaji untuk bayar komitmen. So bantuan macam ni dapat meringankan beban lah, sebab bayar yuran anak, van sekolah semua kan. Okay, thank you. Jutaan terima kasih kerana meringankan beban sedikit bebangan kehidupan kami. MPSJ memperuntukkan sebanyak RM72,000 menerusi PKMB hari ini, yang mana sejumlah RM200 diberikan kepada setiap penerima. Dalam pada itu, beberapa pengisian lain termasuk program Back to School, program Jalinan Kasih Home Help Services, Karnival Keusahawanan, lawatan usahawan IKS PKMB dan kelas kraftangan PKMB diadakan pada program tersebut. Dalam pada itu, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS menjadi agensi kerajaan pertama di Selangor yang mempunyai Pasukan Tindakan Kecemasan Pertahanan Awam (SIDET). Pasukan berkenaan ditubuhkan sebagai satu inisiatif persediaan awal aspek keselamatan agensi berkenaan.
Ini terdapat 78 anggota SIDET yang terdiri daripada kaki tangan agensi berkenaan yang sudah melengkapkan 80% latihan menggunakan silibus penuh asas pertahanan awam daripada Angkatan Pertahanan Awam APM. Seterusnya menerima pentauliahan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PKNS, Datuk Muhammad Azizi Muhammad Zain, anggota SIDET sudah mempunyai asas dalam memberikan pertolongan cemas sekiranya berlaku kecemasan di tapak binaan atau hartanah yang diuruskan PKNS. Ini adalah pemaju hartanah. Jadi kita terlibat dalam pembangunan, pembinaan dan sebagainya. Dan jika sekiranya anggota kita terlibat dalam SIDET ini, mereka akan ada basic knowledge berkenaan dengan kecemasan dan sebagainya. Jika berlaku apa-apalah di tapak, saya rasa bukan saja untuk PKNS, tetapi saya berharap supaya SIDET, anggota SIDET PKNS ini dapat bantu Kerajaan Negeri Selangor bila berlaku apa-apa bencana kecemasan di Selangor dan juga untuk kerajaan persekutuan jika sekiranya diperlu pertolongan ini. Dan seperti yang saya kata tadi, insya-Allah pada masa akan datang setiap tahun kita akan cuba increase keanggotaan. Ujarnya buat masa ini tumpuan akan diberikan terhadap SIDET PKNS terlebih dahulu dan ia berkemungkinan diperluaskan kepada 11 anak syarikat milik perbadanan itu termasuk Worldwide Holdings, PKNS Real Estate, PREC dan lain-lain pada masa akan datang. Datuk Muhammad Azizi menyatakan demikian selepas majlis pelancaran dan pentauliahan anggota SIDET PKNS yang disempurnakan Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kerajaan Negeri Selangor, Muhammad Yasir Yahya di Shah Alam. Pada majlis itu, seramai 16 ahli pengurusan PKNS turut dilantik sebagai pegawai-pegawai bersekutu SIDET PKNS. Turut hadir pada majlis itu adalah Ketua Pesuruhjaya APM, Datuk Roslan Wahab. Sekian saja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Samsia.